warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah bin alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Dan alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Taala kerana diberi peluang untuk kita meneruskan pembelajaran kita pada pagi ini. Jadi tajuk yang kita akan belajar pada pagi ini iaitu Muamalah Islam unit 2, akad jual beli, buku teks muka surat 129 hingga 142. Okey, objektif pembelajaran yang dicapai menyatakan maksud akad, menyatakan maksud akad. Yang kedua, menjelaskan rukun akad, rukun akad. Yang tiga, menyatakan syarat akad dalam muamalah Islam. Yang keempat, menyatakan jenis akad dalam muamalah Islam. Yang kelima, latihan pengukuhan dan soalan kebat untuk menguji minda pelajar. Maksud akad dalam muamalah Islam. Akad dari segi bahasa yang bermaksud ikatan atau simpulan. Dari segi istilah, ijab dan kabul dalam urusan perniagaan dan kewangan. Terima, aku terima, dan aku jual dan aku terima. Itu maksud ijab dan kabul dalam urusan perniagaan dan kewangan. Seterusnya kita tengok kepada rukun akad. Rukun akad ada 3. Yang pertama sekali penjual, yang kedua harga dan barang yang nak dijual, yang tiga mesti ada lafaz ijab dan kabul. Okey, kita tengok yang pertama sekali penjual dan pembeli merupakan pihak yang berakad. Yang kedua harga dan barang, sesuatu yang diakad. Yang ketiga ijab dan kabul, ini lafaz sirah, lafaz yang diucap oleh penjual dan pembeli. Seterusnya syarat akad dalam muamalah Islam. Yang pertama sekali pihak yang berakad. Pihak yang berakad bermaksud penjual dan pembeli mestilah berakal balik, mampu memelihara dan menguruskan harta. Yang kedua, berasaskan dua pihak dan bebas membuat pilihan. Ini pihak yang berakad antara penjual dan pembeli. Yang kedua, perkara yang diadakan. Yang pertama sekali, wujud ketika akad berlaku. Perkara yang nak diakad mesti wujud ketika akad yang berlaku. Yang kedua, barang mestilah barang itu adalah halal. Yang ketiga, dapat diserahkan ketika akad berlaku. Itu perkara yang diakad. Yang ketiga, sirah, lafaz sirah iaitu lafaz ijab dan kabul adalah sepadan. Antara penjual dan pembeli itu mesti lafaz ijab dan kabul adalah sepadan. Yang kedua, lafaz ijab dan kabul tidak diikat dengan syarat tertentu. Apabila ada syarat tertentu, maka tidak sah jual beli dia. Okey, yang ketiga, lafaz ijab dan kabul dilakukan dalam satu pertemuan dalam masa yang sama. Okey, jenis akad dalam muamalah Islam. Yang pertama sekali pertukaran, yang kedua kebajikan, yang ketiga perkongsian, yang keempat ejen, yang kelima jaminan. Okey, jenis akad dalam muamalah Islam. Pertukaran termasuklah jual beli atau sewaan. Kebajikan, hibah, qarid, wakalah, wadiah. Perkongsian, musyarakah, mudarabah. Ejen adalah merupakan wakalah
dan jaminan iaitu kafalah dan rahnu. Okey, kita tengok jenis akad dalam muamalah Islam, iaitu pertukaran. Pertukaran iaitu jual beli sewaan, jenis akad. Okey, pengertian jual beli. Pengertian jual beli kita tengok sini, iaitu akad. Akad menukarkan barang dengan barang melalui persetujuan penjual dan pembeli. Okey, itu masuk jual beli. Mana akad menukarkan barang dengan barang melalui persetujuan penjual dan pembeli. Okey, yang kedua kita tengok pada sewaan. Kepada sewaan, masuk sewaan, iaitu satu perjanjian. Satu perjanjian untuk memiliki manfaat atau faedah dari suatu barang yang diterima dengan barang yang sesuai mengikut perjanjian yang ditentukan. Itu masuk sewaan. Maknanya ada satu perjanjian untuk memiliki suatu perkara yang manfaat atau faedah dari suatu barang yang diterima dengan dengan bayaran yang sesuai mengikut perjanjian yang ditentukan. Itu masuk pertukaran, iaitu jual beli dan sewaan dalam jenis akad. Okey, contoh jual beli barang yang halal untuk kegunaan harian. Contoh sewaan, seorang pelajar kolej menyewa sebuah rumah untuk dijadikan tempat tinggal semasa pengajian. Ini contoh sewaan. Okey, kalau jual beli, contoh jual beli barangan yang halal untuk kegunaan harian. Kalau sewaan, contoh sewaan, seorang pelajar menyewa sebuah rumah untuk dijadikan tempat tinggal semasa perjalanan kolej. Okey, seterusnya kita tengok kepada jenis akad dalam agama Islam, iaitu kebajikan. Contoh hibah, masuk hibah dan qirad. Qirad jenis akad. Okey, pengertian hibah. Pengertian hibah, satu pemberian daripada penerima yang dibuat atas dasar rela hati ketika masih hidup. Biasa hibah yang mana orang yang hidup memberi dah bagi awal-awal kepada orang yang nak meninggal, dia orang sebelum meninggal dia bagi wasiat atau dia bagi hibah kepada pewaris dia semasa dia hidup sebelum dia meninggal lah. Okey, yang kedua qardun qirad maksud pinjaman yang dilakukan untuk suatu kegunaan sama ada dari wang ringgit atau lain-lainnya tanpa sebarang imbuhan faedah dan perlu membayar kembali jumlah yang sama. Ini qirad. Contoh kita tengok hibah. Seorang ibu, contoh seorang ibu menggunakan hibah untuk pembelian rumah kepada anaknya. Makna ibu menghadiahkan atau menghibahkan pembelian rumah kepada anaknya. Okey, contoh qirad. Encik Ali membuat pinjaman bank sebanyak RM5,000 bagi memulakan perniagaannya. Itu masuk qirad. Jenis akad ini kebajikan. Okey, seterusnya kita tengok kepada jenis akad muamalah Islam, itu kebajikan dari segi wakaf. Masuk wakaf kita tengok, iaitu pengertian wakaf iaitu menyerahkan harta atau sebahagian harta kepada milik atau pada hukum milik Allah SWT dengan tujuan mendampingkan diri kepada, mendekatkan diri atau mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, dan akhirnya memberi manfaat atau hasilnya kepada pihak kebajikan yang ditentukan oleh pewakaf selama-lamanya. Mana itu masuk wakaf, mana seseorang itu menyerahkan harta atau sebagai harta kepada milik milik atau pada hukum Allah Ta'ala dengan tujuan apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Akhirnya dapat memberi manfaat atau hasilnya kepada kebajikan yang ditentukan oleh pewakaf selama-lamanya. Ini makna saham akhirat kita lah. Okey, contoh syarikat bank rimau mewakafkan sebuah institusi pusat tahfiz untuk kegunaan pelajarnya. Ini contoh contoh wakaf.
Okey, tengok seterusnya jenis kebajikan iaitu wadiah. Wadiah. Okey, masuk wadiah iaitu pengertian wadiah kontrak di antara satu pihak yang dimiliki barang dengan pihak yang diamanahkan untuk berjanji menyimpan barang dengan tujuan untuk dijamin keselamatannya dari kecurian, kerosakan, kehilangan dan seumpamanya. Itu masuk wadiah, makna kontrak antara pihak yang memiliki barang dengan pihak yang diamanahkan untuk berjanji menyimpan barang dengan tujuan apa? Tujuan dijamin keselamatannya dari segi kecurian, kerosakan, kehilangan dan seumpamanya. Contoh, Encik Abu menandatangani kontrak wadiah bagi simpanan emasnya dengan syarikat bank sotong. Contoh. Mana Abu membuat perjanjian dan menandatangani perjanjian sebagai wadiah bagi simpanan emasnya kepada syarikat dengan syarikat bank sotong. Okey, seterusnya kita tengok kepada maksud perkongsian dan musyarakah. Maksud perkongsian iaitu kerjasama antara dua pihak atau suatu usaha tertentu yang mana masing-masing memberikan sumbangan dengan kesepakatan bahawa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Ini masuk perkongsian dalam syarikat dan sebagainya. Yang kedua, masuk musyarakah. Masuk musyarakah iaitu pihak bank bertindak sebagai rakan kongsi kepada pelanggannya dengan menyediakan pembiayaan atas konsep musyarakah tanpa menekan kaedah kadar faedah. Itu maksud dia, makna pihak bank bertindak sebagai rakan kongsi kepada pelanggan atau peminjam dengan menyediakan pembiayaan atas konsep musyarakah atau musyarakah tanpa mengenakan kadar faedah. Okey, seterusnya kita tengok kepada perkongsian iaitu dan mudharabah. Okey. Masuk perkongsian itu kontrak perkongsian antara usaha sama di antara pemodal yang membekalkan modal dengan pengusaha yang akan menjalankan aktiviti keusahawanan yang boleh menjana keuntungan. Itu maksud perkongsian. Dari segi mudharabah, masuk mudharabah iaitu contoh pihak bank bertindak sebagai penyumbang modal kepada pelanggannya dengan menyediakan pembiayaan atas konsep mudharabah yang berkongsi keuntungan perniagaan mengikut kesepakatan. Okey, kita kepada ejen dan jenis akad iaitu wakalah. Okey, masuk ejen jenis akad wakalah iaitu satu pihak yang mana menyerahkan suatu urusan yang boleh diwakilkan mengikut syarat kepada pihak lain ketika pihak yang pertama itu masih hidup. Contoh, industri takaful merupakan salah satu institusi yang mengaplikasikan kontrak wakalah di dalam pengoperasian syarikat. Itu maksud wakalah. Dia mewakilkan. Itu maksud wakalah paling mudah. Okey, seterusnya. Jaminan jenis akad itu kafalah. Okey, masuk kafalah itu jaminan iaitu tanggungjawab ke atas hak orang lain atau sesuatu yang mempunyai tanggungjawab tertentu untuk diambil tindakan atau mendapatkan suatu barang ganti kepada pihak yang berhak. Itu masuk kafalah. Mana sebagai jaminan iaitu tanggungjawab ke atas hak orang lain atau seorang yang mempunyai tanggungjawab tertentu untuk diambil tindakan atau mendapatkan suatu barang ganti kepada pihak yang berhak. Itu masuk kafalah.
Contoh perjanjian, perjanjian penjamin dan pihak yang menerima jaminan, di mana penjamin menerima tanggungjawab untuk menjelaskan hutang atau membayar ganti rugi jika sekiranya pihak yang berhutang atau berjanji untuk melaksanakan suatu kerja gagal menunaikan tanggungjawabnya. Itu masuk kafalah. Contoh makna perjanjian antara penjamin dan pihak yang menerima jaminan, di mana penjamin menerima tanggungjawab untuk menjelaskan hutang atau membayar ganti rugi jika sekiranya pihak yang berhutang atau berjanji tersebut tadi untuk melaksanakan suatu kerja itu gagal menunaikan tanggungjawabnya. Okey, jaminan jenis akad ar-rahnu. Ar-rahnu iaitu sesuatu barang yang dijadikan cagaran oleh pemiliknya bagi mendapatkan pinjaman. Maksud ar-rahnu iaitu sesuatu barang yang dijadikan cagaran oleh pemiliknya bagi mendapatkan pinjaman. Contoh, syarikat bank C memperkenalkan skim pajak gadai Islam ar-rahnu untuk menghapuskan riba dan gharar. Ar-rahnu banyak kita tengok kedai-kedai itu ar-rahnu, tempat pajak gadai Islam. Okey, itu tajuk-tajuk yang kita bincang tadi. Sekarang ini adalah latihan pembukaan yang boleh pelajar jawab untuk memantapkan lagi pelajar. Jom menabung untuk masa depan anda. Ramalkan apa yang akan terjadi sekiranya individu tidak melaksanakan perkara di atas. Okey, pelajar boleh tengok jawab latihan pengukuhan. Okey, soalan jual beli ialah akad kosong sesuatu barang dengan persetujuan penjual dan pembeli. Yang kedua, sewa ialah akad bagi menyerahkan sesuatu yang kosong yang boleh diberikan secara sewa dengan bayaran tertentu. Hibah ialah pemberian milik seseorang secara kosong terhadap hartanya kepada orang lain pada masa hidup sebagai tanda kasih sayang kepada orang itu. Qirat ialah memberikan kosong kepada yang memerlukan dengan bayaran balik dari jumlah yang sama tanpa sebarang pertambahan bayaran. Okey, itu jawapan dia. Jenis akad ialah pertukaran. Okey, sewa maksud dia bermanfaat yang boleh diberikan secara sewa dengan bayaran tertentu. Hibah maksud dia pemberian milik seseorang secara sukarela terhadap hartanya kepada orang lain semasa hidup sebagai tanda kasih sayang kepada orang itu. Dan last sekali, qirat ialah memberikan hutang kepada yang memerlukan hutang dengan bayaran balik dari jumlah yang sama tanpa sebarang pembayaran. Okey, ini soalan latihan pembukaan isi tempat kosong. Jadi pelajar boleh jawab untuk memantapkan
Sekian, terima kasih di atas kesudian pelajar mendengar perkongsian kita tentang muamalat dalam Islam. Moga kita berjumpa lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.